Baik, saya nak rujuk sekarang yang betul ialah soal SPR tadi. Dan ini saya nak minta kesabaran ahli yang berhormat, termasuk rakan-rakan dari BN untuk mendengar, kerana ini yang kesini menjawab. Tuan Mahan mengatakan mana ada bukti orang asing seperti disebut oleh Perdana Menteri. Pengurusi SPR dalam kenyataan kepada awam mengatakan ada 60,000 dari Sabah sahaja, dari 100,000 lebih, 60,000 itu angka yang masih dipertikai. Dia guna istilah DIWI, bahasa Inggerisnya, tapi masuk dalam electoral roll. Jadi bagaimana SPR boleh mengesahkan senarai yang dianggap samar atau tidak boleh dipertahankan? Dan ini rekodnya ada dan kita siapkan supaya dibentangkan oleh kepada SPR. SPR ni secara prosedural lah, siapa tak percaya lah SPR, kerana kita dah bagi bertahu. Ini Parliamentary Select Committee dipengusikan oleh Menteri pada masa itu Yang Berhormat Maximus Ongkili, dengan jatuh kuasa diwakili oleh juga Pakatan Rakyat. Kita bagi kerjasama penuh. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah cadangan bersih ditolak, cadangan PSC yang diterima besar, yang menjadi suatu kebanggaan SPR ialah dakwah kekal, pun tipu besar. Bayangkan anak tingkatan 5 mampu membedakan di antara dakwah kekal dengan dakwah biru, tapi SPR tidak mampu buat begitu kerana niat mereka nak menipu dari awal. Dan inilah sebabnya mengapa kita katakan kita rujuk balik kepada PSC yang bersidang di sini dan diluluskan oleh Parlimen. Terima kasih. Betul. Saya nak membangkit tentang dakwah kekal sebab saya baru mendapat jawapan daripada SPR. Saya tanya kepada SPR, kepada Perdana Menteri, untuk menjawab kos untuk penggunaan dakwah kekal dan siapakah pembekal dakwah kekal tersebut. Jawapan yang saya baru terima tadi ialah belanja 7.1 juta untuk dakwah kekal. Saya tanya siapa pembekal dia. Jawapan yang diberikan, pada masa ini SPR tidak bercadang memaklumkan maklumat pembekal dakwah kekal kepada umum atas sebab keselamatan. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Pematang Pau, adakah dakwah kekal ini lebih bahaya daripada C4 sehingga pembekalnya tak boleh dibagi tahu kepada orang ramai, kepada rakyat Malaysia? Apa pandangan Pematang Pau? Ya, Yang Berhormat Seremban ni ya, maknanya percanggahan di antara apa yang diwawarkan sebagai satu dasar dengan kenyataannya tidak telus. Apa masalah? Saya percaya ahli yang berhormat dari Barisan Nasional tidak semua setuju dengan jawapan itu. Saya tengok Pasir Salak pun dia geleng kepala, terkejut dengan jawapan SPR. Ya. Ada menasabah setelah pilihan raya dia jadi isu besar di peringkat negara dan luar negara. Ya. Dan kemudian tanya siapa membekal, rahsia. Ya. Jadi sebab tu kita pertahankan bahawa daripada awal memang niat mereka tidak mengenakan dakwah kekal, kerana dia bukan satu perkara yang sukar sama sekali untuk dia. Boleh minta izin. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin menambah soalan, saya ingin menambah sedikit yang telah diulas oleh Yang Berhormat Pematang Pau. Dalam siasatan Diraja Malaysia RCI di Sabah, bukti-bukti sudah didedahkan bahawa pendatang tanpa izin ini telah menjadi warga negara dan telah mengundi dalam berapa pilihan raya. Soalan kepada Yang baik YB Pematang Pau adalah apakah cadangan yang YB ingin membawa kepada kerajaan berkenaan dengan penyelesaian bukti-bukti yang sudah didedahkan oleh saksi-saksi yang mengaku telah menjadi warga negara Malaysia dan telah mengundi dalam pilihan raya yang telah diadakan in the past. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Penampang, dan saya percaya Yang Berhormat dari Beluran lebih maklum tentang perjalanan RCI. Bagi ahli Yang Berhormat yang mengikuti cara terperinci, cara halus perjalanan
RCI Sabah yang tertangguh itu akan tahu bahawa ramai yang diberikan kewarganegaraan itu telah diberikan dengan proses penipuan, dan ini disahkan dalam saksi, direkod dalam perjalanan RCI, sebab itulah ditangguhkan dan diberi pengakuan tidak ada tindakan diambil untuk membetulkan senarai. Dan saya fikir mungkin setelah kenyataan itulah mengapa pengurusi SPR mengatakan tentang kelemahan dan kejanggalan dalam nama-nama yang dimasukkan. Dan tentunya dalam proses pilihan raya bukan tanggungjawab kita untuk membetulkan, tanggungjawab SPR untuk membersihkan. Fundamental rule dalam mana-mana proses pilihan raya ialah untuk ada electoral list, senarai daftar pengundi yang sah, dan ini daripada awal dipertikaikan. Dan sebab itulah maka bila PSC, laporan PSC dikemukakan di Parlimen yang juga diwakili oleh Seremban, Gombak dan Kuala Krai, kita mengemukakan minority report, ya. Dan minority report itu memberikan angka-angka yang perlu, dan ini saya nak sebut sekali lagi, 6 bulan sebelum pilihan raya. Tak ada sebab mengapa perkara ini PSC mengatakan, SPR mengatakan mereka tidak tahu, ya. Saya tidak katakan semua senarai tak betul. Saya juga tidak mengatakan semua langkah-langkah diambil dalam pilihan raya tidak benar. Tetapi perkara yang asas ialah senarai daftar pengundi. Ahli yang berhormat yang ada pada ketika itu dengar. Saya masih ingat masa itu ahli yang berhormat Seri Gading. Bila saya baca senarai itu, dia kata, Matampau mana, dari senarai mana ni, nama-nama yang tak betul dibaca ni, yang bercanggah. Bila saya sebut dari senarai SPR, dia pun duduk terus. Kerana dia ingat senarai itu saya ambil daripada senarai lain. Saya tunjuk daripada senarai SPR dan dia tidak berbantah lepas itu. Sebab itu setelah PSC, laporan PSC, apa yang dikatakan dalam kenyataan rasmi bersih dengan izin, it is highly, ini sebelum penamaan calon, sebelum pengumuman tarikh pilihan, pembubaran parlimen yang lalu, apa yang disebut, it is highly likely that the electoral fraud and other irregularities that are currently being perpetrated in Malaysia and which have been and continue to be the concern of decent, fair-minded and peace-living Malaysians will continue unabated. Sebelum pokok senang, saya nak sebut, inilah yang menyebabkan media dalam negara dan internasional laporkan. Jadi bila saya diserang oleh kerana setelah diundang oleh Presiden Republik Indonesia SB Yudhoyono yang mendengar dan meminta saya berikan penjelasan apa sebab saya nak diserang, saya diundang, dijadikan tamu, kemudian ditanya bagaimana tohmahan tentang kecurangan besar pemilu pilihan raya Malaysia. Maka saya keluarkan petisi, petition yang dikemukakan dalam mahkamah dan juga laporan PSC sebelum itu. Dan betul, saya tidak bawa laporan yang bercanggah. Ini laporan PSC yang diluluskan oleh Parlimen